أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الله به غمة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال الله تعالى بنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. الحمد لله. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan kasih sang Allah Ta'ala, malam yang mulia ini dapat kita bertemu atas dasar taqwa, atas dasar iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Moga-moga kita semua diberikan istiqamah, diberikan kekuatan taufik untuk kita terus mencari sebanyak mungkin bekal amal saleh sebagai bekalan kita, bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan rasa sayang dan kasih dia pada rumah Allah taala. Ia akan mendapat naungan di padang mahsyar di saat ketika tiada naungan melainkan naungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya orang yang hatinya terikat dengan masjid, dengan surau. Amin ya rabbal alamin. Hati kita rasa terikat, rasa rindu, rasa tergerak, sentiasa kita pikir untuk hadir, untuk mai ke masjid, ke surau. Bagi orang yang tak rasa, yang hati dia tak rasa terdetik pun bila dengar azan, dia rasa biasa, dia tak rasa perasaan kasih, rasa rindu, rasa sayang nak mai ke rumah Allah. Dan tuan boleh bayang tengoklah nikmat yang kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi pada orang lain tetapi bagi kat tuan-tuan. Tuan-tuan perasan tak perasan? Ni nikmat besar ni, no? Nikmat besar, terdetik hati nak mai ke rumah Allah, tu nikmat besar yang kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi pada kadang-kadang orang-orang alim pun.
Ustaz-ustaz pun kadang-kadang tak dapat. No? Tapi kita boleh dapat. Itu nikmat Allah Ta'ala yang sangat besar. Yang rasa terikat. Terikat apa? Terikat ni, hati ni kita rasa terikat. Kalau tak main rasa gundah gulana, rasa tak seronok, rasa tak sedap, rasa tak selesa bila tak main ke masjid. Dengan azan tak main masjid tu, rasa tak senang. Bila sakit pun, bila tak boleh main, hati tu rasa gundah gulana. Nikmat ni, nikmat yang perlu kita bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau Allah Ta'ala nak bagi kita nikmat dia yang limpah roh, nikmat ni, nikmat iman dan Islam, nikmat lazat beribadat, lazat mengaji, rasa sedap mengaji. Kan senang nak dapat dalam penduduk-penduduk Teman Serai Wangi ni berapa orang. Mereka nak dapat bila? Tunggu sebulan lagi depan mai. Itu pun kalau hak mai lah. Lepas tu penuh. Oi, yang nak tunggu Ramadan pun nak mai lah. Lepas dengar. Dengar? Tak dengar, nak sangkah lagi. Nak puasa dah. Sebulannya. Esok dah masuk Syaban. Betul? Betul? Esok tak kata. Saya esok lah masuk Syaban. Kita doa supaya Allah Ta'ala panjang umur, bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak pada tahun ni. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan istiqamah. Tu saya tazkirah Ramadan saya buat dulu. Tuan-tuan ingat tak saya siapa? Lepas ni siapa mengaku lepas Ramadan tak mau main dah? Rupanya seruan saya tu ramai yang menyahutnya. Ingat tak saya kata? Siapa hak mengaku lepas Ramadan ni tak mau main dah surah, nak tunggu tahun depan pula nak main. Seorang tak jawab. Tak berani lah. Tapi sebenarnya dalam hati dia apa? Macam tu lah. Sebab tak macam tu. Tapi kita ni yang kadang-kadang Allah Ta'ala bagi gerak hati ni nak istiqamah. Itu nikmat yang besar tuan-tuan sekalian. Hampa mai. Saya kata kat dalam ni rakaman ni masuk mana? Zon kuliah. Audio kuliah. Jangan duduk semata-mata dengar audio kuliah ha. Pernah main masjid surah sama. Kalau kerja sambil kerja tu apa lah dengar. Sambil buat kereta ke apa kan. Duduk masa jangan duduk dengar Allah saja, tak guna. Mai kena mengaji ni dia kena jumpa tahu. Tamah kata kat depan ah. Ada orang luar sama. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terjalan nak Ramadan lah. Dia selagi mana tak masuk satu Ramadan, tak masuk. Contohnya hari ini 29 Syaban. Contoh 29 Syaban. Terdepan. 2 bulan depan. Dia selagi mana tak masuk satu Ramadan, dia tak main. Dia tak ke malam tu. Malam satu Ramadan baru dia main. Lepas tu tak main dah. Habis 30. Sebab apa? Dalam hatinya rasa Ramadan saja. Tu pun saya panjang umur. Kalau pendek umur, minta maaf. Kata saya siap. Di surah tuan-tuan alhamdulillah lah. Istiqamah insya-Allah. Amin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila masuk Rajab, kita ada peristiwa yang besar yang berlaku pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tanda kasih Allah Taala pada Rasulullah Habibullah, kekasih dia. Bila mana ditimpa kesedihan kematian isterinya Sayyidatina Khadijah dan juga bapa saudaranya Abu Talib, Nabi sedih. Maka Allah Ta'ala pujuk Nabi SAW untuk bertemu dengan Allah Ta'ala. Bukan pi jumpa Allah Ta'ala di Sidratul Muntaha. Sebab Allah Ta'ala bukan duduk situ. Tapi dipertemukan Allah Ta'ala di situ dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdua tanpa malaikat Jibril. Sebab apa? Malaikat Jibril dekat langit ketujuh tak boleh naik dekat tu. Yang boleh naik siapa? Nabi Muhammad sebagai kekasih Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala yang diberikan keistimewaan yang hebat. Jadi tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita ni kira ada rasa masalah pas mailah masjid, mailah surah. Masalah cari jumpa Allah Taala.
ada kesedihan dalam masalah dan sebagainya, tempat rojok kita, tempat kita nak luah perasaan kita di masjid surau pada Allah Ta'ala. Bukan di Facebook, bukan di YouTube, bukan di TikTok. Lah di TikTok pula kan. Mereka kata ustaz TikTok aku pun buka lah TikTok. Boleh tahan kan lah. Tuan-tuan, betul ustaz-ustaz ni tak boleh tinggal kat Matang ni. Matang ni tak boleh tinggal. Sebab apa? Ramai mad'um kita di situ. Orang yang nak muda duk main TikTok apa semua, kita nak kena kempen dakwah dalam tu. Mereka tak main masjid surau ni, tak buka video-video ni. Ya. Tak main lah buka. Maksud kita kena masuk dalam medan mereka, masuk dalam lubang mereka. Tapi jangan ikut mereka, biar mereka ikut kita. Biar dengan video-video pendek kita boleh bagi nasihat dan sebagainya. Bisa tak hati lah saya bagi cadangannya. Kita ada buat video live pas malam. Lepas tak tengok, lepas tengok ada video ada suara-suara hak ni pendek-pendek lah. TikTok, Instagram, aku tak tahu. Tapi kena ada. Ada ustaz yang dok main benda ni datang ni, okeylah. Janji bagi orang ikut depa. Jangan depa ikut orang, dia pun duk gedek kak. Duk menari gedek-gedek kak. Cak dia. Nak ambil kayu punggai. Orang bagi ikut hang, bukan hang ikut dia. Saya sebagai dai pendakwah biar orang yang ikut. Maksudnya kita masuk lubang depa, depa rasa seronok dengan ayatul Quran, dengan Quran dan sebagainya. Dengan unsur-unsur dakwah dan sebagainya. Ada benda hak baik. Sebab medan kita sekarang ni zaman datang ni. Betul tak? Terpaksa. Tengok berapa orang masjid surau. Hal lain semua 24 jam dengan handphone, bawa kereta pun dengan handphone. Bini kata, abang yang main belakang. Kali dengan saya. Saya macam ni hakim handphone tak? Sebab apa kerja dengan handphone? Sebab kerja semua dengan handphone. Berurusan dengan orang apa semua. Dia kena upgrade. Dia kadang-kadang pantang traffic light lah. Lepas tu orang kata tu bahaya noh. Bahaya, jangan buat itu. Jangan don't try this at home. Don't try this at jalan raya. Raya apa itu? Apa betul? Highway, road. Belasah. Jadi berlaku peristiwa ini menunjukkan kepada kita kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan pelik yang berlaku pada Rasulullah. Sebab itulah Allah Ta'ala naik jalankan Isra wal Mi'raj. Isra ni dia ada dua peristiwa tuan-tuan, bukan satu. Isra wal dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Maksudnya Isra ni satu peristiwa yang lain, Mi'raj ni satu peristiwa yang lain, tapi dalam satu malam, dalam satu perjalanan. Cuma Isra ni adalah perjalanan darat, Mi'raj ialah perjalanan langit, naik ke atas. Naik burak ni daripada Masjid Haram ila Masjid Al-Aqsa. Dengan menaiki burak ni pula apa? Dia besar sikit daripada kedai. Besar sikit daripada kedai, kecil sikit daripada bakal. Tak ada bakal. Kalau family kata bodoh macam bakal. Bakal ni memang bodoh semua. Kat sini tak jumpa. Ya, kat Mesir apa semua. Belakang ni tong gas dengan padi dengan rayok penuh. Duk bunyi tu. Jalan tu. Jalan mana pun dia tak bodoh. Ikut dia, tak lari. Kalau kita orang tak panggil bodoh macam kedai, kita bodoh macam lembu. Perumpamaan orang kita bodoh macam lembu. Pak kita pun jenis tu lah. Dah tahu bodoh, tak orang ngaji. Dia rasa betul. Dia buat ibadat, rasa betul lah. Minta maaf bahasa kasar tu. Oi, apa rasa pandai kan oi? Bahasa. Kalau bodoh, nama bodoh macam lembu. Ini pemarah dia pula. Mas apa ustaz kata kat kami? Dah, kata kat lembu kan, kata kat hamba. Camahan. Saya tak nak test mic ni. Sedap juga mic. Sepak dah geram. Kan? Sebab Ramadan ni geram. Lepas Ramadan tak ada orang. Timna dia. Baik.
Nabi SAW sebelum nak Isra, Nabi telah dibelah dada dah. Kan? Dibelah dada apa kali? Kita ada mengaji berapa kali? Ha? 2 kali. Dan kita ada mengaji kita sekolah mengaji berapa kali? Sekali ya. Dalam buku-buku sejarah kita, sirah kita ni sekali ya. Saya tahu di mana? Di perkampungan Bani Sa'ad bersama dengan Halimatus Sa'diyah. Betul? No? Hal lain tak tahu. Ada riwayat mengatakan 3 kali dan ada riwayat kata 4 kali. Salah satunya ialah yang pertama ketika di perkampungan Bani Sa'ad, yang kedua ketika Nabi sebelum menjadi Rasul, yang ketiga sebelum di Isra wal Mi'raj. Yang keempat, pendapat yang keempat yang mengatakan ianya sebelum Nabi berhijrah. Ini pendapat. Itu suruh kalian lah. Satu pun tak apa. Tak faham ke tak apa, tak masalah. Tapi jangan, yang paling penting kena percaya benda ni berlaku. Berapa kali kena bedah itu tersorok kelih. Bedah dengan apa? Dengan teknologi oleh malaikat Jibril. Jadi pakar bedah paling hebat tanpa bius ialah malaikat Jibril dibantu dengan malaikat Mikael. No? Bedah mati tak? Tak mati. Nak cerita kata apa? Law ni pun bedah tak mati. Kalau mati, matilah. Teknologi cuci dengan air Zam-Zam. No? Kan mana hak ketegak tu. Boy, kerah pala, main jumpa aku. Aku nak bedah, aku nak cuci dengan Zam-Zam. No? No, sungguh ni ayat betul ni. Bani try. Mana nak tegak main jumpa. Nak try tengok. Ini betul-betul berlaku. Bukan main-main punya. Betul-betul. Nak try tak? No, dibuang segala kotoran, penyakit hati, dimasukkan dengan hikmah, dimasukkan dengan ilmu, dimasukkan dengan iman. Tuan-tuan, anak-anak kita yang mana ketegak apa semua tu, bagi minum air Zam-Zam. Tak ada, main beli kat saya. Saya dah jual sambil menderma. Tu kesimpulan dia lah. Tak bawa lah ini. Tempah kat saya. No, ada air Zam-Zam. Sama bulan puasa ni minum air Zam-Zam banyak-banyak. Tapi kalau minum Zam-Zam mayang tak juga, bodoh je lah. Bengong apa tu kan. Tak nu, mereka tak semayang pun cerdik. Kira tu lah. Bodoh, jahil lagi beragama. Tu maksudnya. Tu pokok jahiliah tu. Mereka bukan bodoh dari segi ilmu-ilmu dunia ni. Mereka pakar tukang, pakar syair dan sebagainya. Jahiliah mereka tu kerana bodoh dari beragama. Bodoh duk pergi sembah patung. Hak mereka duk bina sendiri. Yang mereka buat sendiri. Tu nama dia bodoh. No, mereka buat sendiri patung tu, mereka sembah hak patung tu. Ada yang buat daripada kurma, mereka makan kurma tu. Orang tengok, makan hidung tak kata apa, makan telinga, kan? Tuhan mereka tak kata apa, tak marah. Makan habis. Bodoh sungguh. Tu kan? Apa ustaz dah kata bodoh? Awak dalam Quran tak ada perkataan bodoh. Ada. Bodoh, ada jahil. Apa tu kan? Bahasa apa nama ringan sikit noh, jahil noh. Bodoh berkasar ni. Dia nak kata apa? Bahasa kita bodoh. Jahil bahasa Arab. Boleh tak? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, apabila dalam perjalanan bersama dengan malaikat Jibril, ada beberapa tempat yang Nabi SAW singgah. Yang pertama, singgah di mana? Singgah di Taibah, negeri Taibah ataupun negeri Yathrib, Madinah Al-Munawwarah. Abang kata lepas ni Nabi akan berhijrah ke Madinah. Lepas tu Nabi pergi mana? Nabi singgah di kota Madian. Di pohon ini Nabi Musa AS pernah berteduh. Ini yang kedua, tempat persinggahannya ialah kota Madian. Kota Madian ni kalau tak silap saya di Iraq. No, Madian. Kota Madian. Yang ketiga ialah Gunung Tursina, Bukit Tursina. Bukit Tursina di mana? Di Mesir. Tempat Nabi Musa AS munajat 40 hari. No, saya pun sampai dah 2-3 kali pergi di Bukit Tursina. Sonok. Ada rezeki. Boleh kita pergi tuan-tuan sekalian. No, nak pergi kena pergi pukul 12 malam sampai subuh kat sana. Siang panas. No, pergi sana musim sejuk.
Sampai nak ambil ayam tak boleh. Musim sejuk dia, masa ni ada musim sejuk, musim panas. Nak pi siang tak boleh, kena pi malam sebab nak tengok matahari terbit. Sejuk ya Allah, kena pakai tebal. Tapi tak ada, kadang-kadang ada musim ada ais, ada musim tak ada ais. Ais sabji. Ada ais sabji. Saya pi tak ada sabji, saya pi di Kashmir ada sabji. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No? Lepas tu Nabi meneruskan perjalanan di mana? Singgah di Baitul Laham. Baitul Laham ni tempat apa? Tempat kelahiran Nabi. Oi. Tempat kelahiran Nabi Nabi Isa alaihissalam. Duduk di mana Baitul Laham ni? Di Palestin. Dan ni di Israel lah. Baitul Laham, lah ni pun ada tempat tu, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Lepas tu barulah Nabi SAW meneruskan perjalanan ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Haram. Baitul Maqdis ni tempat di yang terletaknya Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada. Masjidil Aqsa, Palestin. Kena faham tuan-tuan sekalian. Apa nama Kubah Sara tu, hak warna emas tu bukan Masjidil Haram. Tu Kubah Sara. Masjidil Haram hak warna hitam tu. Kadang-kadang orang bukan mak pun mak Kubah Sara tu, orang salah faham. Ni pok-pok kadang-kadang depa cerita tu agung-agungkan hak tu. Hak tu tempat apa nama batu terangkat nak ikut Nabi pijak batu tu nak ikut Nabi untuk naik ke jumpa dengan Allah Ta'ala, naik langit. Batu tu terangkat, maka dia buat Kubah Sara tu supaya tak nampak macam batu tu terangkat. Lepas tutuplah, lepas buh simen batu tu. Batu tu angkat. Nabi hantar, maka dia pun duduk situ. Dia tak bergerak, tidak ada bergerak nak naik sekali. Saya nak sebut sebelum kita buka kitab, peristiwa yang sangat penting, yang ganjil, yang dipertontonkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam perjalanan itu apa peristiwa yang ganjil? Yang disebutkan fasaru hatta atau ala qaumin yazra'una fi yaumin wa yahsuduna fi yaumin kullama hasadu 'ada kama kana faqal ya Jibril ma hadha faqala haula'il mujahiduna fi sabilillah ta'ala tudha'afu lahumul hasanah bisab'i ma'ati dhi'fin wa ma anfaqu min syai'in fahuwa yukhlifuh. Mereka meneruskan perjalanan sehinggalah sampai ke satu tempat dengan sekumpulan, bertemu dengan sekumpulan manusia yang sedang menanam tanaman yang subur. Tanam tanaman yang subur dalam sehari, dan mereka menuai hasil pada esoknya. Mereka mengetam dan menuai pada setiap hari tanpa putus-putus dari hasil yang mereka tanam. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, apakah maksud daripada peristiwa ini? Apa yang berlaku kepada mereka? Mereka jumpa satu kumpulan yang sedang bercucuk tanam. Esoknya dah siap boleh tuai, boleh ambil hasil. Esoknya mereka tanam, mereka ambil hasil. Ambil hasil. Hasil itu apa maksudnya? Apa maksudnya? Jibril berkata, mereka itu adalah pejuang yang berjuang fi sabilillah, yang berjuang fi sabilillah di jalan Allah Ta'ala. Satu kebaikan yang mereka lakukan itu digandakan dengan 700 kali ganda. Satu kebaikan, satu dakwah, satu kerja baik yang mereka buat digandakan dengan 700 kali. Dan apa yang mereka infakkan dengan suatu kebaikan, maka Allah Ta'ala akan gantikan semuanya di akhirat. Umpama orang yang berjuang fi sabilillah. Sebab itulah saya rajin sebut, kita kat dunia ni kena menjadi para pejuang Islam. Kena ada niat. Jangan jadi orang biasa. Ni kita hadut main surau ni pun dah luar biasa lah. Betul tak betul? Hak boleh main istiqamah ni pun dikira pejuang Islam, menegakkan syiar Islam ni, pertahankan imarahkan masjid surau ni. Tetapi yang kita nak ialah juga menjadi pejuang fi sabilillah, menegakkan agama Allah di jalan Allah Ta'ala, membantu agama Allah meninggikan kalimatul ulia, kalimah Allah Ta'ala yang paling tinggi.
nak memenangkan agama Allah, meletakkan segala-galanya di Allah Ta'ala bagi sesuatu. Tuan-tuan sekalian, kena ada azam macam tu. Hidup kita ni biar penat lelah untuk agama, untuk Islam. Jangan senang. Sebab apa? Bila senang dunia, takut susah akhirat. Tapi bila kita susah dunia, insya-Allah senang akhirat. Nak yang mana? Tapi yang mana? Nak senang lah. Kalau boleh nak senang dunia, nak senang akhirat. Siapa nak susah? Tapi orang yang berjaya ialah orang yang dia bersusah payah dahulu, maka bersenang-senang kemudian. Yang kita duk tuai ni, yang kita duk tanam dah ni kat dunia ni, kita nak ambil hasil esok ni. Yang perlu kan dan tak perlu dah kita duk tanam. Kita ambil hasil daripada perjuangan yang kita tegakkan. Kita bayangkan kita duk berjuang Islam, tiba-tiba bila mana laksanakan Islam, kita ambil hasil. Bahkan di dunia dapat, akhirat pun dapat. Saya tak tahu nak abang macam mana. Tambah-tambah hak menginfakkan fisabilillah. Tuan-tuan bubuh dalam tabung. Tabung tu niat untuk mahat, bukan untuk pondok. Sebab kawasan ni saya letakkan untuk mahat Ibn Umar 2.10 juta. Nak siap dah, dah siap dah piling. No, insya-Allah dah korek, nak buat beam, nak buat puting. 2 juta. Target insya-Allah dalam masa 2 bulan 200,000. Tuan-tuan hanya perlu bagi kat saya sebulan RM1 saja. Betul kan? Janji kan? Banyak RM1. Jadi bulan lepas tak mai RM2. Saya tak minta banyak. RM1 hal lain tak apa dah. Saya akan tiaplah cari. Nah, tuan-tuan minta tak tahu lah. Saya kalau boleh nak duduk macam tuan-tuan lah, relax. No. Habis mengaji lagi balik tidur, tengok TV langu. Syok. Saya pun nak rehat. Tapi tak boleh rehat sebab saya dah mula kena teruskan juga. Kita pun kan dapat apa. Macam tuan-tuan kalau buat bukan dapat apa hak dunia ni. Kan dah gaji, saya dapat gaji dah. Kan lah. Tak kira dah mesyuarat untuk tuan-kuasa dana tak kira. Saya panggil dia orang kawan-kawan hak mana tuan-tuan nak rasa nak mai join boleh ah. Saya jemput siapa pun nak mai boleh. Sagi di Seriti lama, no? Apa teringin nak pipi ah. Nak rasa aku nak tolong sat. Mai. Siap ajak tuan-tuan. Mai. Apa ni? Balik saya fikir 10 kali. Sekali tak jadi. Nak mai tak mai? Sebab nak menggerakkan hati itu. Saya ajak. Saya telefon seorang-seorang. Boleh nak tolong mai? Boleh nak tolong mai? Aku pun kada apa. Kalau hampa tak tolong aku, dengan Allah Ta'ala ada, aku yakin Allah tak, kalau hampa tak tolong, Allah Ta'ala cari orang lain yang tolong. Kalau tuan-tuan tak bagi sebulan RM1, Allah Ta'ala ganti orang lain bagi. Kan? Siapa yang bagi? Tanya iman masing-masing. Untuk mana tak payah bagi RM1 kan? Boleh beli aiskrim, tak? Boleh beli topak. Bagi lantai tabung kan dapat apa? Tak nampak benda. Beli aiskrim, nampak aiskrim. Perut kan? Jadi taik. Betul? Beli topak, boleh tengok YouTube. RM1 pun lantai tabung kan nak rasa apa? Apa faedah kat aku? Memang tak dapat. Saya adalah peraan bawa tabung. Lepas tu malu pula. Tabung. Sang tabung. Kalau minta orang ni. Dia tengok. Aku nak item baru pula. Hari kau. Dah lah tak bagi. Fitnah aku pula. Tak sungguh. Wah. Tuan-tuan, saya hak lain tak apa. Tapi kalau kereta motor saya akan beli hak elok. No? Lepas tak tahu kata aku kaya. Lepas tak tahu kata gaji kita kerja kedaian kan. Kita tak tahu kita ada kedai. Tak tahu kita ada projek banyak. Tapi bohong kat tepi semua yang masuk pondok. Tak sungguh. Kita kena ada kuda yang elok. Sebab Nabi pun bila perang kuda yang hebat. Ada unta yang hebat, kuda yang hebat. Betul? Ni saya duk pergi merata ni hari-hari duk pergi ceramah, duk pergi program. Kalaulah Daksan Wakana mampu laku tengah jalan. Tapi mahal Daksan. Kita lama antik. Tapi ya, kita nak speed, kita nak laju. Ni saya pergi mesyuarat petang, balik nak pergi kuliah pula. Tak pergi kuliah maki. Kan tuan-tuan, saya kan nak rajin penting kuliah kan. So tak main lah.
Kita pucuk ni kalau mati tengah jalan tuan-tuan mai tolong mayat-mayat lah. Apa saja cerita. Kadang-kadang bila cerita ni rasa sedap, rasa lega sikit. Dia hilang rasa penat tu. Bukan nak rasa bangga, kan nak rasa bukan ada apa. Tak ada apa pun orang kan. Saya pun minta orang kenal saya. Hak bagi ni banyak orang bagi sumbangan ni orang kenal dah. Kerja buat dah. Betul tak? Orang tahu dah saya ni siapa. Orang tahu dah saya ni duk buat apa. Duk mana pun tahu. Aku nak lari tahu mana. No? Baik. Orang yang berjihad fi sabilillah dengan harta benda dia dan juga jiwa raga dia. Buat masa. Buat biasa hak dia ada, duit hak dia ada, dia infak sungguh-sungguh. Jangan bazirkan masa yang ada dengan perkara yang sia-sia. Biar benda semua boleh manfaat. Saya balik mi anak ni, balik terus pergi jumpa dengan Mamat ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia OKU, tak boleh jalan, naik ke sudah. Mamat teman sejahtera. Dia pergi konvoi seorang-seorang pusing satu Malaysia dengan motor OKU dia tu. T3. Seorang-seorang ni. Mamat ni kenal. Dia ada adik yang umur dia 51 tahun, cacat. Yang tak boleh buat apa, semua kena swab, semua kena mandi, kena orang buat. Dia ada umur dia 90 tahun, 93 tahun. Mak dia 93 tahun. Dia masak, dia lah pasukan, dia lah jaga mak dia lah jaga adik dia. Kadang-kadang kak dia mai tolong. Aku ni habis fikir dah. Sebelum ni adik dia boleh jalan juga, tapi dia kena swab apa semua. Adik dia baru ni kena sawang. Minta Mamat kalau Mamat dengar saya ceramah, saya cerita tentang Mamat. Sebab Mamat suka dengar saya punya ceramah. Dia suka, dia kata maghrib minta maaf saya tak boleh pergi. Saya dengar video dia. Maghrib masa yang paling saya kalut, saya nak uruskan mak saya, nak uruskan adik dia. Bila dia cerita tu ayat mata terayang. Lepas tu saya pirah sekali. Dia tak ada, tepi pula. Nak beli katil adik dah. Adik dah tak boleh jalan. Dia beli katil hak jenis hak senang nak ada hospital ni hospital ni tu. Kami ingat nak pergi beli dah, nak bincang ada apa semua. Tak, dia beli dah sendiri. Pipi semua dah kata saya beli dah, tapi alhamdulillah lepas pada tu ada orang mai bagi duit untuk beli bayar balik. Saya rasa punya bersalah ni saya. Allah Mamat, maaf saya bersalah Mak, saya bersalah. Saya janji nak tolong Mamat. Kata ada orang link yang Allah Taala hantar nak tolong dia. Memang apa yang boleh saya tolong Mamat? Saya tak boleh bayang orang yang OKU dia urus adik dia yang lumpuh, mak dia yang dah kita nyanyi 90 tahun dah. Masak makan. Kak dia tu duduk pondok kadang-kadang mai, kadang-kadang tak. Dia ada kadang abang dia mai tolong juga kadang-kadang. Kita boleh tolong cantik lah. Kami tolong beli pampers. Adik dia belum makan susu, nak beli susu dan sebagainya. Badan ni kita pikat orang bila kita mudahkan usaha orang telah akan mudah usaha kita. Saya tak perlu pikat hak saya. Saya yakin bila esok saya susah, saya yakin Allah Ta'ala akan hantar orang lain yang tolong saya. Walaupun saya tolong tuan-tuan, contoh saya tolong Mamat, contoh saya tak harap Mamat ni tolong saya, orang lain akan tolong. Kalau orang lain tak tolong, Allah Ta'ala hantar malaikat yang tolong saya. Baik itu kita kena ada asa bertanggungjawab, asa nak bantu. Nasrun minallah ya fathun qarib. Nasrun, nama saya pun dah pertolongan dah. Saya kena tekad sungguh hidup aku ni bagi aku boleh tolong tolong Islam, tolong masjid surau, tolong agama. Tuan-tuan pun kena tekad macam tu bagi ada manfaat hidup kita ni, bagi ada manfaat untuk umat. Sikit pun tak apa. Ni tuan-tuan boleh marah masjid surau ni, ini dah bagi manfaat untuk umat. Kalau tak ada seorang, dosa habis satu kampung. Patut teman. Boleh. Apa nak muda Allah. Semangat sikit. Nak muda, tenaga hebat, otak hebat. Jangan duk banyak masa dengan benda hak tak apa dah. Ngaji tapi bagi ada sumbangan untuk agama. Boleh. Nanti main jumpa. Siapa yang boleh saya tolong? Bagus macam tu. Malah aku pun tak tahu nak tolong bah.
Ada juga orang jumpa. Kan? Ustaz nak tolong Ustaz. Saya tak erti nak abang nak suruh apa. Saya kira henti. Takut orang yang ikut saya ni. Kan dulu ada orang ikut saya buat rakaman, tak usah nak. Kita boleh tahan berapa lama. Takut dia tak boleh tahan. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cerita no, bagi semangat tuan-tuan. Lagi ada esok kita boleh claim ke Allah Taala. Apa yang kita buat ni saham yang besar bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu a'lam. Jadi kita sambung kitab kita. Habis dah. Kitab Isra. Kan? Kan kita baca habis tak ni? Kitab. Tuan-tuan buka, tuan-tuan ambil dah kitab. Buka surah apa? Nama tak baca, lupa. Tuan-tuan hak bahasa Melayu kan, Rumi kan. Hak ni Jawi rasa tak muka surat tak sama. Tapi tak apa. Tak tajuk apa itu. Dah, tu. Peperangan Al-Fatah. Muka Al-Mu'tah. Mu'tah lah, peperangan Mu'tah. Fathul Mekah. Itu dah Fatah. Oh, Fathu. Betul. Fatah kita baca dah Fathul Mekah ni. Lepas dah Hunain baca dah. Kita buka tengok peperangan Mu'tah. Tuan-tuan tengok dalam kursus belakang, kursus peperangan Mu'tah. Kursus apa? Kalau saya 119. Kita baca peperangan Mu'tah. 92. Boleh? Saja nak baca hari mana ni? Peperangan Mu'tah. No? Ikut suka kayang kan? Boleh? Kita baca hari ni? Ke belakang ni? Ni sebelum? Oh, 90. Yang Fatah? Oh, Mu'tah sebelum. InsyaAllah. Astaghfirullahaladzim. Baik. Tak nak saya tengok lagi. Oh, peperangan Al-Fatah. Okey, baik. Iaitu peperangan penaklukan kota Mekah. Ini terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijrah. Puncanya adalah bahawa perjanjian Hudaybiyah menimbulkan membolehkan setiap kabilah Arab manapun untuk menggabungkan diri ke dalam barisan Nabi SAW atau ke dalam barisan kaum Quraisy. Maka kaum Bani Bakar memilih untuk menggabungkan diri dalam barisan kaum Quraisy, manakala kaum Khuza'ah ke dalam barisan Rasulullah SAW. Ini punca kepada peperangan ataupun penaklukan Fathul Mekah, pembukaan penaklukan kota Mekah. Berlaku pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijrah. Pada tahun yang sama, iaitu tahun ke-8 itu, kaum Bani Bakar melakukan pencerobohan ke atas kaum Khuza'ah sehingga mengakibatkan korban sampai 20 orang. Ni sebab berlaku punca. Sebenarnya lama dah Nabi rindu kepada Mekah. Punca ataupun sebab ni berlaku ni dengan Nabi menjadikan alasan ataupun menjadikan hujah ini supaya dapat untuk menakluk kota Mekah. Kenapa? Kaum Bani Bakar ini melakukan pencerobohan, pembunuhan sehingga 20 orang, mengakibatkan korban kepada puak Khuza'ah. Maka kaum Quraisy menghulurkan bantuan harta dan senjata kepada Bani Bakar. Setelah mengetahui hal ini, Rasulullah SAW terlalu marah. Kenapa? Mencerobohi ataupun telah melanggar perjanjian damai. Maka dengan diam-diam baginda mempersiapkan tentera untuk memerangi kaum Quraisy. Baginda bertindak dengan penuh rahsia agar tidak diketahui oleh Quraisy, supaya mereka tidak dapat bersiap sedia menghadapinya. Akan tetapi rahsia ini dibocorkan oleh seorang yang bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah Al-Badri. Dialah yang mengirim sepucuk surat rahsia kepada Quraisy
di Mekah menceritakan tentang rancangan penyerangan yang akan dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Hatib bin Abi Balta'ah ni panjang cerita dia. Dia orang Islam, sahabat Nabi SAW. Sebab apa dia hantar surat? Kerana dia risau adik-beradik dia, saudara dia, takut-takut bila berlakunya ataupun penaklukan akan berlakunya takut apa-apa terjadi pada adik-beradik dia, saudara dia yang berada di Mekah. Sebab itu dia hantar surat. Maka Nabi SAW hantar para sahabat, kalau tak silap diketahui oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali untuk mengejar Hatib bin Abi Balta'ah supaya rahsia penyerangan ataupun penaklukan kota Mekah tak sampai kepada kaum Quraisy. Kalau sampai maka becok habis. Nabi apapun perancangan semuanya adalah sulit, semuanya rahsia. Nabi takkan bagi tahu nak pergi duduk tang mana, nak buat apa tang mana. Nabi takkan habaq. Ini rahsia. Tuan-tuan, strategi pengan adalah tipu muslihat. Sebab itu perancangan tak semua boleh cerita. Macam kita lah masjid surah aja kita kuasa surah. Tak semua hak yang kita kuasa surah ni boleh cerita pada orang biasa. Dan kami lah di peringkat sekolah, tak semua boleh cerita kepada waris dan sebagainya. Ada benda hak perlu dirahsiakan. Macam juga strategi untuk kita menang pilihan ayah. Ada strateginya, mesti dirahsiakan supaya tak sampai musuh tak tahu. No? Baik. Itu strategi. No? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah SWT telah membongkarkan rahsia surat ini kepada Rasulnya. Maka dengan serta-merta Rasulullah SAW menghantarkan beberapa sahabat untuk mendapatkan perempuan yang membawa surat ini dan memeriksanya. Setelah diperiksa akhirnya mereka menyumpai surat itu, maka Rasulullah SAW memanggil khatib menghadap dan bertanya kepadanya. Khatib ni hantar siapa pengirim dia? Perempuan. So tahu lah. Malaikat habaq maklumat kata perempuan ini ada surat rahsia yang nak dihantar kepada maka Rasulullah panggil Hatib bin Abi Balta'ah ni. Apakah yang menyebabkan engkau melakukan hal demikian? Lalu beliau menjawab, wahai Rasulullah, demi Allah, sesungguhnya aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Aku tidak berubah dan tidak pula menyeleweng. Akan tetapi aku sebatang kara, tidak ada sanak saudara dan tidak ada keluarga di kalangan kaum muslimin. Padahal aku mempunyai anak dan keluarga. Hal ini kulakukan agar mereka menghormati dan menghargai keluargaku. Dia takut apa-apa terjadi pada kaum keluarga dia, kepada anak isteri dia. Maka mendengar keterangan itu, Sayyidina Umar terus berkata, wahai Rasulullah, berikan saya potong leher, biarkan saya potong lehernya, kerana sungguhnya lelaki ini telah munafik. Sayyidina Umar ni apa cerita pun potong kepala lah. Sayyidina Umar, Sayyidina Umar ni Allahu Akbar. Orang kata public orang takut, orang tak boleh main-main dengan agama. Kena ada orang macam ni, orang yang serius, orang yang betul-betul tegas dengan agama dia, tak boleh main-main. Kena ada. Tapi kena ada juga orang macam Sayyidina Abu Bakar, yang sederhana, yang lembut, yang agak lemah lembut. Ada kena keadaan perlu kepada tegasan, dan perlu kadang-kadang perlu kepada tolak ansur. Kena ada. Kalau semua ustaz darah jengkah orang jenuh, ada hak jenis lemah lembut, betul? Tuan-tuan pilih anak yang mana? Ni semua tak mau. Darah orang kata, lembut pun kata. Dia nak jadi macam sajad tu. Sajad apa? Kan? Sajad apa sajad? Sajad ni, tuan-tuan perasan dia keluar. Dia kata, saya telah murtad, saya telah keluar daripada agama. Kalau betul dia keluar daripada mulut dia, hukum dia kafir. Bukan main-main. Kita hukum dengan zahir. Majlis fatwa kata, kalaulah dia keluar dengan kenyataan dia, dengan mulut dia, dengan kata betul-betul macam tu, maka kafir dia. Na'udzubillah. Ini mudah kan? Dia takut orang nak kata apa semua tu. Dia kena hukum, dia kena penjara, nak kena tinggal dengan majlis agama. Nah, aku kafir anak. Mudah ya. Kan? Islam ni nak masuk tidak ada paksaan, tapi kalau keluar pencung kepala.
Sebab hang duduk Islam ni selamat dah. Tiba-tiba hang keluar, hang takkan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka Islam menghormati semua. Lantas Baginda SAW menjawab, sesungguhnya dia adalah salah seorang daripada pejuang Badar. Bukankah engkau tahu bahawa Allah Ta'ala telah memberikan penghormatan kepada mereka yang turun berperang pada perang Badar? Lakukan apa yang kau suka, sesungguhnya dosamu telah diampun. Kelebihan ahli Badar. Ahli Badar ni dalam ranking orang Islam ni, lepas daripada 10 sahabat yang dijamin masuk syurga, ranking dia bawah tu. Orang yang menyertai peperangan Badar 313 orang. Nah, manusia yang paling ranking paling tinggi ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dia ada ranking dia. Lepas tu nabi-nabi ulul azmi, nabi-nabi. Lepas tu apa nama? Pak sahabat khulafa ar-rasyidin. Lepas tu 10 sahabat yang jadi masuk surga tu. Lepas tu ialah sahabat-sahabat yang menyertai peperangan Badar. Lepas tu para sahabat, tabi'in dia rangkaian ataupun tingkatan manusia yang paling mulia, paling tinggi. Faham tak? Karena dia menyertai peperangan, Allah Ta'ala ampun dosa dia. Walaupun dia melakukan, kalau kita kata dia jadi pembelot, dia hantar surat ni, hukum dia boleh dihukum bunuh. Saya nak mak pancung. Tapi apa yang Rasulullah jawab? Dia adalah ahli Badar, maka dia telah diampunkan dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita ni, bila kita duduk dalam perjuangan Islam, mana tak Allah Taala nak ampun dosa kita. Kita dosa banyak. Sebab tu saya punya pendapat lah, ataupun saya punya pegangan, saya dosa banyak. Tuan-tuan mungkin tak ada dosa. No. Tak ada dosa. Dosa sikit lah banding dengan saya kan lah. Betul. Oi, tak boleh jawab. Betul. Hang lagi syok, dosa tak banyak. Betul tak? Apa dosa tak banyak sebab buat kecil ni. Hidup tak lama. Kami hidup lama dosa banyak ni. No. Hak mana hak buat-buat, hak tak semayang apa semua, saya doa. Ya Allah, bagi mati cepat budak ni. Senang, tak banyak dosa. Tambah-tambah tak balik angin lah. Bagi mati lah nak. Boleh masuk surga tu. Marah. Tak apalah cerita. Bila fikir macam tu, saya harap bila kita duduk dalam perjuangan Islam, kita duduk bela agama Allah, pertahankan Islam, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Yang penting jangan tinggi, wajib lah. Anda semayang, payah soto sembang lah. Jangan pergi tak mana pun, duk angkat bendera lah, pergi nunggu kemah, demo dan sebagainya, harat semayang tak. Jaga tengah malam, jaga mereka. Subuh tak, dosa sembang lah. Tapi hak wajib kena jaga. Moga-moga hak dosa-dosa kita, hak banyak-banyak ni apa semua, Allah Ta'ala ampun. Amin, insyaAllah. Ni setiap langkah tuan-tuan main masjid syurah ni pun Allah Ta'ala ampun dosa. Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. InsyaAllah. Istiqamah. No? Ini cukup lah. Saya kata malam ni. Pergi mesyuarat tak? Ni saya jemput kali ni. Siapa nak pergi sirah. Dekat. Suiti lama lah. Kan lah? Tahu? Suiti. Dekat lah. 2 minit lah tuan-tuan. Saya jauh. Tuan-tuan tak main memang cerai. Dan kita nak bincang untuk cari 2.10 juta. Tugas tuan-tuan, sebulan apa? RM1. 2 bulan tak main, RM2. Tak bagi dosa. No. Janganlah ingat. Tak. Buatlah. Masing-masing ada peranan, masing-masing ada tugas masing-masing. Tempat masing-masing Allah Ta'ala letak tu dah. Jadi, mengikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan tak boleh buat ajar saya mungkin tak boleh buat ajar tuan-tuan. Betul? Tapi saling-saling bantu melengkapi di antara satu sama lain. Duduklah di mana posisi pun, yang penting kita ada sumbangan untuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bangunkan sebanyak mungkin sekolah-sekolah agama, lahirkan pejuang-pejuang Islam. Untuk matlamat saya sebelum saya mati dan sebelum tuan-tuan mati juga. No? Jadi bakal-bakal mayat sekalian siap sedialah. No? Sebelum dimakan cacing tanah ngana. Tapi insya-Allah orang-orang yang hafaz Quran, insya-Allah Allah Taala tak tak makan. Kan kita tak hafal Quran, kita bangunkan, kita lahirkan orang yang menghafal Al-Quran. Maka kita juga dapat syafaat daripada orang yang menghafal Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqna ba'dahu tafarraqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilayka anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah. Tolong tanda tuan-tuan ni. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.